pemilihan parti patutnya UMNO lebih jantan daripada parti lain. Sebelum itu, jika Anda rasa channel ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa subscribe channel ini. Kenapa UMNO dilihat begitu takut dengan pemilihan parti? Kenapa perlu Perhimpunan Agung UMNO 2021 meluluskan usul supaya pemilihan parti ditangguh 6 bulan selepas pilihan raya umum ke-15 PR15? Pemilihan mana dimaksudkan? Adakah pemilihan yang ditangguh sejak tahun lalu kerana pandemik COVID-19? Terlalu banyak persoalan apabila perkara itu diumumkan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan ketika menyampaikan ucapan penggulungan di Perhimpunan Agung UMNO pada Sabtu lalu. Turut menarik perhatian, beliau juga berhujah bahawa Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan telah diminta segera memaklumkan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung perkara itu, dan ia diiringi dengan pesanan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Yaakob. Saya juga minta Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Yaakob tolong perhatikan hal ini. Kalau kita tulis pada ROS, jangan ada orang yang halang keputusan parti kita, kata Tokmat Hassan. Persoalannya, apa istimewanya UMNO sehingga mereka boleh menangguhkan pemilihan selama 6 bulan selepas PRU15? Kalaupun nak tangguh, buatlah dahulu pemilihan yang tertangguh sebelum ini. Kalau sebelum ini alasan diberikan adalah penularan COVID-19, sekarang wabak itu sudah semakin terkawal. Dan orang tertanya-tanya kenapa UMNO tidak laksanakan saja pemilihan seperti mana dilakukan oleh parti-parti lain. Kalaulah tidak mahu perpecahan dalam parti, coba fikirkan adakah parti-parti yang lain membuat pemilihan termasuk pembangkang tidak ada masalah dalaman atau dilihat ada perpecahan. Di dalam DAP dakwa ada dua kelompok, dalam PAS ada kelompok penyokong Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Dalam PKR ada kelompok tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi mereka tetap mengadakan pemilihan. Justru takkanlah pemimpin dan ahli-ahli UMNO yang sebelum ini pemimpin mereka mendabik dada menjadi pilihan raya, takut untuk melaksanakan pemilihan sebelum ini. Pandai pula pemimpin-pemimpin kanan UMNO berdegar-degar bercakap bahawa PRU15 perlu diadakan segera bagi mengembalikan mandat kepada rakyat dalam usaha mewujudkan sebuah kerajaan stabil. Tetapi anehnya, kenapa UMNO tidak berani memberi mandat kepada ahli-ahlinya untuk menentukan barisan kepimpinan? Kalau mahu bercakap soal kem-kem atau risiko perpecahan, semua parti berhadapan dengan masalah dalam, tetapi nampaknya mereka jauh lebih jantan berbanding UMNO. Adakah kebimbangan perpecahan yang dinyatakan oleh kepimpinan kanan UMNO membuktikan perangai pemimpin dan ahli-ahli parti itu jauh lebih buruk daripada parti-parti lain? Kasihan ahli-ahli UMNO apabila diberikan gambaran secara terbuka oleh kepimpinan mereka berhubung perangai buruk yang akan berlaku jika pemilihan diadakan. Sepatutnya pemimpin UMNO mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahawa parti itu tidak berpecah belah karena pemilihan. Berikut pandangan seperti itulah yang memburukkan imej UMNO, yang mungkin akan ditafsirkan sebagai parti yang suka berebut kuasa hingga pemilihan yang dilaksanakan secara demokrasi pun mereka boleh berpecah belah. Kalaulah pemilihan dianggap boleh membawa perpecahan, takkanlah pemimpin-pemimpin hebat seperti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak boleh mengendalikan keadaan menyelesaikannya sebelum pilihan raya berlangsung. Jika masalah berpecah dalam parti pun tak boleh diuruskan, macam mana mahu menguruskan negara? Sebenarnya
apabila pimpinan UMNO menangguh dari semasa ke semasa pemilihan atau dilihat takut mengadakan pemilihan. Ia hanya akan mewujudkan cakap-cakap, termasuklah dakwaan bahwa kalau pemilihan didakwa, Ahmad Zahid belum tentu dapat pertahankan kedudukannya. Tambahan pula, ketika ini Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob adalah Perdana Menteri. Kalau mengikut tradisi Presiden, UMNO adalah Perdana Menteri. Jika Barisan Nasional BN menang pilihan raya umum, apa salahnya kalau ahli-ahli parti memilih Ismail Sabri sebagai Presiden UMNO? Apakah beliau tidak layak berada di kedudukan itu? Sekian info untuk kali ini. Jika channel ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, sekian, jumpa lagi.